Salam sejahtera dan salam Aidiladha bersama saya Grace Chondi. Berita dimulakan dengan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Azman Zohari Tun Datuk Abang Openg menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Jamek Negeri Sarawak di Kuching pada pagi tadi. Ketibaan beliau pada jam 7.50 pagi turut diiringi Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Nama Hamzah, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta div-div kehormat yang lain. Lebih 5,000 umat Islam turut hadir menunaikan solat sunat Aidiladha tersebut. Dalam pada itu, Tinjauan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mendapati cuaca yang cerah membolehkan para jemaah berkumpul di masjid berkenaan seawal jam 7 pagi bagi menyambut Hari Raya Aidiladha 2023 bersamaan dengan 1444 Hijrah. Selain itu, pengisian khutbah yang berjudul Iman Terpihala Ummah Sejahtera juga disampaikan oleh Imam Besar Negeri Sarawak Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Selesai menunaikan solat sunat Aidiladha, Premier Sarawak bersama tetamu-tetamu kehormat lain seterusnya menyempurnakan Majlis Korban Perdana Anjuran Majlis Islam Sarawak di Dewan Hikmah Petrajaya. Dalam majlis tersebut, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari telah menyempurnakan simbolik penyerahan sumbangan daging korban di mana seramai 207 orang penerima daripada golongan asnaf menerima sumbangan tersebut secara keseluruhannya. Terdahulu program dimulakan dengan bacaan doa serta simbolik penyembelihan serta simbolik melapah daging lembu oleh Premier Sarawak. Beralih ke Biri dengan Kementerian Pengangkutan Sarawak berharap projek menaik taraf lapangan terbang Miri mendapat kelulusan Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri EPU JPM secepat mungkin. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, projek dengan kos keseluruhan berjumlah 60 juta ringgit itu telah dicadangkan sejak Jun 2021 dan kini perlu diberi perhatian segera berikutan penambahan kapasiti penumpang secara mendadak yang menggunakan perkhidmatan lapangan terbang tersebut. Jelasnya, kapasiti pengendalian penumpang di lapangan terbang Miri adalah sebanyak 2 juta orang setahun dan ia perlu ditingkatkan sehingga 3 juta penumpang setahun. Menurutnya lagi, jumlah penumpang pada tahun 2022 telah mencecah lebih 1.7 juta orang. And based on 2023 figure, up to April this year, Miri Airport had recorded a total of 695,086 passengers. Compared to 2022 for the same period, that is April 2022, the figure was 471,219. There's an increase of 46.5%. 46%. So you based on this increase, the projection this year for 2023 is projected that Miri Airport will be having about 2.78 million passengers this year. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media khas di lapangan terbang Miri pada Rabu. Dalam pada itu, Datuk Sri Lee mendedahkan akan mengadakan perjumpaan bersama Kementerian Pengangkutan Malaysia pada 30 Jun ini untuk memperincangan akhir berkenaan status projek naik taraf berkenaan. Selepas sidang media, Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Sendadi itu turut meninjau tapak projek pemulihan dan penyelenggaraan apron pavement di tempat letak pesawat lapangan terbang Miri. Katanya projek tersebut telah dimulakan pada tahun lepas dan kini pada tahap 80% siap. Sementara itu, penerbangan pertama melalui Kuching Umrah Gateway KUG bakal bermula pada 29 Ogos tahun ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Nama Hamzah memberitahu pada masa ini hanya terdapat satu penerbangan dari Kuching ke Jeddah menerusi Kuala Lumpur setiap minggu. So our first flight from Kuching for this Umrah package will be on the 29th of August this year. We are very, very happy to announce finally it will take off. The number of people who are interested to go, they will know, ada package daripada Kuching, direct flight. Whether it's cheaper or whether it's about the same as the other packages. But if it is more convenient, definitely they will want to come down here. Kalau pilgrim, jemaah daripada Sarawak, kalau sebelum ini they have to fly to Kuala Lumpur, stay 1 or 2 days, baru berangkat, that might not happen. They would prefer to go direct from Kuching to Jeddah, which is even better. Yeah. So finally, kalau dapat, we are even looking up to 5 flights a week. Beliau berkata demikian pada sidang media KUG di Kuching pada Rabu.
Dalam hal itu, Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan bahawa syarikat ATS Global Travel and Charter masih dalam peringkat perundingan dengan pihak berkuasa penerbangan awam untuk mendapat permit penerbangan terus dari Kuching ke Jeddah. Menurut beliau, penerbangan terus dari Kuching ke Jeddah akan dilaksanakan pada Oktober selepas mendapat permit penerbangan. Tambahnya, inisiatif KG akan menjadi hub umrah untuk jemaah daripada Kalimantan, Brunei, Sabah dan Selatan Filipina pada masa depan. Laporan seterusnya, persatuan-persatuan rumah panjang perlu mempunyai pengurusan yang lebih teratur. Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi berkata, semua persatuan termasuk Persatuan Penduduk Sungai Sebungan, Sarau dan Sengkabang PP3S yang mempunyai 22 tuai rumah perlu belajar cara mengurus yang lebih teratur dan sistematik. Katanya meskipun terdapat pelbagai persatuan tuai rumah di kawasan sebauh, hal ini tidak menghalang pemimpin-pemimpin untuk mencari fokus dalam mendapatkan maklum balas di samping menjadi platform untuk menyampaikan maklumat dan berkumpul. Ujarnya lagi, setiap pengerusi persatuan perlu memfokuskan hala tuju dan sependapat dalam mengurus persatuan masing-masing dan elakkan pertelingkahan antara persatuan. Beliau berkata demikian semasa majlis penutupan pertandingan tabuh dan ngajat di rumah Robert Pengabang Sungai Sebungan, Sebauh pada Isnin. Justru Datuk Seri Dr. Stephen Rundi berharap persatuan yang ditubuhkan mempunyai agenda yang jelas untuk mengenal pasti kemampuan serta keinginan dalam usaha mencapai objektif sesebuah persatuan. Manakala Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak MUT telah menubuhkan jawatan kuasa koordinasi telekomunikasi yang dikenali sebagai Telecommunication Engagement sebelum ini. Sehubungan itu, satu mesyuarat diadakan pada Selasa di Kuching dan diketuai oleh Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi. Pada mesyuarat berkenaan, Datuk Julaihi mencadangkan beberapa strategi yang boleh dipraktikkan oleh ahli-ahli mesyuarat. Antaranya perancangan infrastruktur, utiliti dan telekomunikasi yang bersepadu dengan mengambil kira untuk mengurangkan isu berkaitan keperluan bekalan elektrik, pemindahan semula struktur utiliti dan telekomunikasi serta akses jalan raya ke tapak struktur telekomunikasi. Selain itu, usaha menambah baik proses dan prosedur pada peringkat kerajaan, kementerian dan agensi termasuk menetapkan standard bagi menyediakan perkhidmatan telekomunikasi. Seterusnya, menekankan kempen anti-vandalisme yang perlu diadakan ke seluruh negeri bagi mengekang isu vandalisme yang dilakukan ke atas infrastruktur serta fasiliti utiliti dan telekomunikasi. Difahamkan jawatan kuasa koordinasi tersebut berfungsi sebagai saluran untuk melaporkan perkembangan projek yang meliputi aspek seperti peruntukan. Di samping itu, ia juga bertujuan untuk mengutarakan isu dan cabaran dalam menangangi projek yang tertangguh, menggariskan tindakan intervensi untuk menyelesaikan isu atau cabaran termasuk memudah cara bagi perjalanan sebuah projek atau inisiatif-inisiatif dan memfokuskan perbincangan mengenai hal-hal telekomunikasi di Sarawak. Dalam perkembangan lain, Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS bahagian Semarahan menyumbang 43 ekor lembu untuk ibadah korban sempena Hari Raya Aidiladha tahun ini. Sumbangan tersebut adalah untuk diagihkan kepada penduduk khususnya golongan yang memerlukan di 7 kawasan DUN di bahagian Semarahan iaitu Asajaya, Muara Tuang, Setakan, Sadong Jaya, Simunjan, Gedong dan Sebuyau. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak yang juga Adun Sebuyau, Datuk Julaihi Narawi berkata, sumbangan lembu tersebut merupakan aktiviti tahunan LAKMNS bahagian Semarahan sempena Hari Raya Korban. Katanya program ini sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban serta berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang berkemampuan termasuk fakir dan miskin. Beliau berkata demikian semasa menghadiri majlis penyerahan lembu-lembu korban sumbangan LAKMNS bahagian Semarahan di Dewan Suara Kota Semarahan pada Rabu. Dalam pada itu, Datuk Julaihi juga berharap semoga semua penerima sumbangan dapat merealisasikan proses sembelihan dan agihan daging berlandaskan syariat di kawasan masing-masing. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum akhir buletin UKAS edisi Tengah Hari ini, saksikan sorotan solat sunat Aidiladha di Masjid Jamek Negeri Sarawak serta Majlis Korban Perdana di Dewan Hikmah Putrajaya yang disempurnakan oleh Premier Sarawak pagi tadi. #Menyebab Fakta, salam UKAS.